menyelamatkan tentera mereka kan. Jadi semua nak pergi. Bruce Lee, kau tembak. Kalau mati, mati sama-sama. Tentera-tentera kita ni pertama sekali saya rasa mereka berani berperang pada masa sebab moral mereka tinggi. Tentara yang berani, Jadi memang sebab betul kita sih, ni dalam tentara dari neraka. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah true story, sebuah kebenaran yang tidak terungkap, padahal sosok jasanya sangat-sangat berpengaruh bagi negara lain. Cerita yang diutarakan secara langsung oleh salah satu kapten yang terlibat, di mana tentara Malaysia itu membantu tentara Amerika, tapi tidak diceritakan kebenarannya, cerita behind Black Hawk Down ini guys. Jadi nanti kita lihat sama-sama video seperti apa. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Mari kita ikuti pula nukilan dari kacamata Kapten Bersara Mazlan Fauzi, Ketua Pelatun 5 nombor panggilan 22 yang terlibat dalam misi menyelamatkan Ranger pasukan petugas Amerika ini dia yang guys, terperangkap. salah satu yang ikut turut berperang waktu itu ya guys. Baik, nama saya Kapten Mazlan Fauzi Bersara. Sekarang saya adalah pengurus kanan bahagian pematuhan dan perhubungan pekerjaan di Malaysia Airport Hall di Berhad. Sebelum saya berada di jawatan sekarang, saya pernah berkhidmat dalam Angkatan Tentera hampir 14 tahun. Lama juga 14 tahun. Saya graduate daripada Royal Military College Duntroon, Australia. Kan baju saya pakai inilah lambang apa ni, Royal Military College Duntroon, Australia lah. Okey. Jadi setelah tamat, saya telah ditugaskan di pasukan 19 RAMD Sungai Petani Kedah. Berada di Sungai Petani pada tahun 92 dan kami berada di Sungai Petani, saya berada di Sungai Petani lebih setahun lah. Dan saya telah ditugaskan bersama pasukan Malbat 1 iaitu pasukan 19 di Somalia, iaitu di Mogadishu, sebahagian daripada Malbat 1 di bawah UNISOM 2 lah. Jadi pengalaman di Mogadishu ni, kalau kita relate dengan Bakara Market tu, adalah pengalaman saya bersama pasukan saya lah, anggota-anggota saya. Seperti yang tuan-tuan dapat sedia maklum, kalau baca ataupun tengok cerita Black Hawk Down tu, dia akan orang kata terimbau kembalilah pengalaman-pengalaman saya semasa berkhidmat dulu. Okay, di pasukan Malbat 1 ni, tugas kita adalah pasukan pengaman dan kita bertugas di bawah panji-panji PBB. Di Somalia ni memang ada banyak pasukan negara lain seperti Amerika, Perancis, tetapi sebagai pasukan PBB juga, kita purely receive command daripada pasukan PBB. Okay. Jadi pengalaman yang tak dapat saya lupakan adalah satu kejadian pada 3 dan 4 Oktober tahun 1993, di mana pasukan saya dan juga pasukan kawan-kawan saya lain telah terlibat dalam satu misi, iaitu menyelamatkan tentera Amerika. Jadi pada hari ini saya nak berkongsi tentang pelatun saya sajalah. Saya adalah ketua pelatun Call Sign 22. Pada masa itu saya berpangkat Lieutenant Muda. Okay. Pelatun saya adalah pelatun nombor 5 B Company. Dan dalam tentera panggilannya ialah 22. Iaitu pelatun nombor 2 dalam B Company. Wah, aku enggak tahu tu pangkat-pangkatnya. Section saya, nombor panggilan dia 22 Alpha, iaitu satu buah kereta perisai. 22 Alpha. Dan seterusnya 22 Bravo dan 22 Charlie. Maknanya dalam pelatun saya ada 4 buah kereta perisai, iaitu 22 Alpha, 22 Bravo, 22 Charlie dan saya panggilan 22 lah. Jadi pada satu hari, iaitu 3 hari bulan Oktober, saya telah mendapat panggilan radio daripada ketua company saya, iaitu Major Rashid, ataupun nombor panggilan 2, mengarahkan pelatun saya untuk berkumpul di Newport ataupun Pelabuhan Baru lah. Base airport ni tidak jauh, lebih kurang dalam 5 km jugalah ke Newport.
Jadi saya pun terus mengarahkan semua nombor panggilan saya untuk bergerak ke Newport. Jadi saya telah maklum kepada mereka bahawa saya dapat arahan daripada nombor panggilan 2 iaitu OC untuk ke Newport. Jadi saya pun tak tahu sebab-sebabnya kan. Jadi being a good soldier ni kadang-kadang kita follow order sajalah. Jadi kita pun bergerak ke di Newport lah. So di Newport kami pun mengambil kedudukan dalam keadaan sentiasa siap siaga dan seterusnya menerima arahan seterusnya daripada ketua saya lah. Saya rasa lebih kurang dalam 2 jam macam itulah sebab saya bergerak ke sana lebih kurang dalam pukul 3 macam tu, saya tak ingat sangat exactly time. Lepas tu ketua kami saya dan pelantun-pelantun yang lain pun tiba. Okey. Jadi ketua kami saya ni nombor panggilan 2 dan diikuti oleh pelantun lain iaitu 21 dan juga 23. So, saya cakap tadi kan saya 22, ada pelantun 21 dan 23. Jadi 21 dan 23 bersama ketua kami pun tibalah. Bila sampai di mereka tiba, saya pun macam biasa sebagai ketua pelantun, kami pun akan berjumpalah. Apa sebenarnya berlaku ni kan? Jadi mereka berkata dia pun tak dapat exactly apa sebenarnya berlaku, tapi arahan daripada ketua untuk berada di Newport. Okay? Jadi kami pun berada dan menunggu apa arahan seterusnya ni. Tak tahu lagi cerita ni kan. Saya ingat lepas petang juga lah, bukan dalam pukul 5-6, saya tak ingat exactly time. So barulah kami dapat maklumat secara tidak formal masa tu bahawa Amerika telah membuat satu operasi di dalam Bakara. Jadi bila dengar perkataan nama Bakara ni, memang kita dah masak nama-nama Bakara ni, dah faham. So Bakara ni satu kawasan yang sangat bahaya. Dan sepanjang saya Bakara bertugas di tu sana, kawasan. tak pernah kami masuk ke kawasan Bakara ni. Sebab kawasan ni consider kawasan yang agak sesak dan juga kawasan kuat, kubu kuat Farah Paling bahaya ID. mungkin ya. Okay? Jadi setelah menunggu dan setelah mendapat maklumat awal dan lebih kurang dalam petang hampir ke maghrib lah. Okay, dan saya dapat melihat kuntumbukan yang lain, maknanya pasukan yang lain pun datang. Daripada A Company datang dan juga pasukan Amerika. Okay. Ada itu menghala ke maghrib lah. Okay. Dan saya pun pelik kenapa Amerika ni ramai datang. Kita tahu Amerika buat operasi, jadi kita tahu apa tugas kita sebenarnya kan. Dan tengok Amerika pun dah datang ramai dengan dia punya pasukan dia. Jadi tak lama kemudian OC pun beritahu okey dia akan mendapat order daripada komandan Amerika. Komandan Amerika ni dia datang dengan, saya ingat saya dia naik helikopter. Daripada mana dia datang tak tahu, tiba-tiba helikopter sampai dan masa tu elemen-elemen lain seperti dia Humvee itu dah sampai dah berkumpul ramai lah. Banyak kenderaan tempur dan juga anggota di pelabuhan baru Newport ni. Jadi setelah OC saya menerima arahan daripada tentera Amerika, okey. Saya tak tahu siapa dalam kumpulan order OC, saya tak tahu. Okay? Jadi saya sebagai ketua pelantun, kami hanya menerima arahan order daripada OC. Maknanya selepas OC habis, dia panggil saya, Lieutenant Zunaidi dan juga Lieutenant Hairul dan juga bersama dengan ketua penolong ketua kami untuk mereka bagi orders lah. Okay. So daripada order ni dia very orang kata quick one lah. Dia bukan macam order. Kalau kita dalam operasi ni, order biasa ni kita ada proper peta semua. Ini tidak. Ini panggil, berkumpul, ada peta sikit, dia tunjuk peta. Dan dia beritahu, okey, tugas kita adalah hari ini untuk menyelamatkan tentera Amerika yang terkepung di dalam Pasar Bakara. Okay. Amerika ni mereka telah pergi untuk menyelamatkan 2 helikopter yang jatuh sebelum ni lah. Kalau tuan-tuan tengok cerita Black Hawk Down tu, tuan-tuan boleh dapat gambaran macam mana helikopter tu jatuh tembak. Saya dengar order daripada OC saya, dia kata okey, tank akan lead. Okey, diikuti oleh pelantun Zenedi iaitu nombor panggilan 21, pelantun saya 22, ketua kami nombor panggilan 2 dan pelantun Khairul iaitu pelantun nombor 6 23. Dan order ni OC beritahu okey, kita hanya pergi bawa ketua kereta, pemandu kereta, rear gunner, commanders, betul-betul commanders lah, dan juga signaller. Maknanya yang akan pergi nanti ni tidak semua. Okay. Untuk maklumat, satu pelantun ni kita ada 30 orang. Jadi kalau kita tidak bawa semua trup kita ni, maknanya pergi satu pelantun lebih kurang dalam 14 orang sajalah. Okay. 14. Jadi 16 orang kita tak ikut. Okay. Jadi bila saya dapat arahan tersebut, saya pun pergilah berjumpa dengan anggota saya lah. Okay. Dan saya beritahu, okey, kita mendapat arahan hari ini untuk menjalankan satu misi iaitu menyelamatkan tentera Amerika di Bakara Market.
So anggota saya ni bila dengar perkara market ni dia sekejut lah. Okey, dan dia tapi dalam masa sama mereka bersemangat nak pergi. Jadi semua tak ada rasa macam semua macam okey tuan. Tapi saya kata yang pergi ni hanya ketua kereta, pemandu, pelakon komander dan reagana saja. 4. Jadi yang lain macam kenapa kami tak boleh pergi tuan? Jadi saya pun ceritalah bahawa tak boleh pergi sebab kita akan misi ni adalah kita akan membawa pasukan Special Force Amerika ni dalam kereta kita untuk pergi ke objektif. Jadi budak-budak anggota-anggota kita ni mereka tak takut sebab mereka dah biasa dah operasi dah meronda kan. So sebenarnya mereka semangat. Jadi peluang ni pun tak semua orang dapat peluang kan. Ini adalah peluang yang kata yang mungkin sekali dalam seumur hidup lah dapat operasi yang special macam ni menyelamatkan tentera mereka kan. Jadi semua nak pergi. Jadi saya terpaksalah mengarahkan mereka untuk untuk ambil kelengkapan perang mereka tu keluarkan daripada kereta dan hanya membantu rakan-rakan untuk menyediakan kereta perisai kita dalam keadaan yang siap siaga yang boleh bertempur. Maknanya dari segi persenjataan kita dalam kereta perisai ni kita ada Twin GPMG 762. Jadi kita memerlukan peluru yang cukup, komunikasi yang bagus, radio kena bagus, dan juga night vision. Jadi saya dah beritahu ketua saya make sure benda ni berada dalam keadaan baik. Jadi pada sama dipanggil persiapan tempur lah, preparation for battle lah. Dia orang buat lah. Jadi pada sama saya suruh juga anggota saya untuk makan sebab kami ni nak masuk tak tahu makan tak makan. That is part of macam mana kita nak jaga moral tentera kita kan. Berani tapi mesti ada tenaga untuk berperang, senjata yang keadaan baik kan. Jadi setelah mendapat arahan semua dan kami menunggu dan masanya pun tiba untuk kami bergerak. Jadi masa nak bergerak tu kami masukkan tentera Amerika ke dalam kereta perisai kami lah. So apabila kereta perisai dah bersedia untuk bergerak, tentera Amerika berada dalam kereta perisai kami dan kami pun mulalah bergerak ke objektif. Jadi objektif saya bersama company saya adalah objektif A, iaitu kami dianggap sebagai pasukan tempur Alpha. Dalam pasukan tempur Alpha ni kita ada pasukan B Company dan juga kereta kebal tentera Pakistan. So dalam perjalanan ke objektif ni, ke tempat pasar Bakara ni, saya melalui jalan utama lah daripada Newport ni. Jadi saya dah biasa lalu jalan ni, tapi pada malam tu saya rasa macam agak pelik lah, luar biasa sebab pada malam tu jalannya agak sunyi, dan aktiviti-aktiviti biasa tu orang Somalia ni maidam, makan kad ni, muna-mandi di jalan-jalan ni dah tak ada. Dan pada masa sama bila kita dah bergerak tu saya dapat lihat macam tayar terbakar kan. Di Somalia ni mereka menggunakan salah satu komunikasi mereka, tak tahulah sama ada untuk beritahu kepada pasukan-pasukan militer mereka ke ataupun pasukan orang awam ke. Bila mereka bakar tayar ni maknanya ada satu signal lah untuk kepada siapa-siapa saja orang Somalia ni bahawa something yang terjadi. Jadi saya pun dah rasa macam alamak tak sedar hati ni kan. Tengok benda ni benda pelik kan. Tak apa, terus berjalan. Jadi kami pun bergerak daripada Newport menuju ke checkpoint 69. So bila kami bergerak ke checkpoint 69 didahului oleh tank Amerika, tank Pakistan, Platun 21 iaitu Platun Lieutenant Zunaidi, Platun saya dua-dua, ketua kami dan juga enggak kebayang kalau dalam situasi itu. So bila sampai di checkpoint 69, Zunaidi pun beritahu mereka telah sampai checkpoint 69 tetapi tentera Pakistan tidak dapat meneruskan ke checkpoint 207. Pakistan juga ikut. Maknanya sampai 69 tentera Pakistan pun keluar daripada kita punya formation lah. Bila saya dengar itu, tapi saya tak ambil kisah sangat sebab saya fokus kepada tugas saya. Alright, kalau OC bagi arahan, saya akan ikut. Jadi apa yang berlaku pada saya, tapi kita ambil maklum kenapa tentera Pakistan tak. Jadi ketuanya OC guys, kan? tentara tapi kita OC. tak menjadi benda yang orang kata merisaukan kita lah. Sebab mission kita ni mission kan, regardless siapa keluar tak keluar kan. Jadi bila dah sampai checkpoint 69 dan saya dengar ketua kami mengarahkan Zunaidi untuk teruskan dan lead. Maknanya tadi Pakistan kan, sekarang Zunaidi lead lah
Platoon 21 lead. Jadi Zunaidi pun kata okey dia akan lead. So kami pun bergerak, Zunaidi pun bergerak. Bila sampai di checkpoint 207 dan Zunaidi memaklumkan kepada ketua kami ni lah bahawa tim dia, platoon dia sampai 207. 207 ni kalau tengok dalam peta formasinya adalah dah dekat dengan Bakara lah. Bila sampai 207 ni saya pun rasa debar lebih sikit lah. Deg-degan gitu. Bila Zunaidi melepasi saja 207 dan saya mula mendengar tembakan. Bila kami sampai ke objektif 20 ke checkpoint 207 tu, jadi saya tahu kami sudah hampir ke objektif lah. Sebab 207 itu merupakan satu penanda mengatakan itu checkpoint yang terakhir lah kita. So bila kita sampai 207 tu bergerak ke hadapan dalam 100 meter 200 meter dan saya mendengar tembakan dan di radio Zunaidi memaklumkan bahawa mereka telah ditembak. Dan pada masa itu saya memang rasa berdebar dan takut juga kan. Okay. Walaupun kita dah expect tapi kita tak expect secepat itu. Okay. Jadi selepas itu Zunaidi memaklumkan kepada ketua kami bahawa dua kawasannya telah hilang dan dipercayai masuk ke lorong belah kiri, dalam belah kiri lah. Right? Dan selepas itu Aussie mengarahkan platoon saya dan semua terus bergerak ke depan. Okay? Jadi saya terus mengarahkan platoon saya nombor panggilan 22 ni yang didahului oleh 22 Alpha, iaitu ketua keretanya adalah Kopral Safa, pemandunya Mak Cik Noh dan reagananya Muhammad ini dia Osman. guys. Untuk terus Ini pemandu, ini ketua keretanya, ini penembak belakang. Masih muda-muda banget waktu itu berarti ya. bergerak ke depan. Saya kata okey, dua-dua Alpha bergerak terus ke depan sebab kami juga diarahkan oleh ketua kami untuk terus ke depan. Sebab bila platoon Zunaidi dah kehilangan dua elemen tempurnya, jadi adalah penting bagi platoon saya untuk mara ke hadapan, menguatkan lagi kita punya kuasa untuk rapat ke objektif ni. Right? Dan kami terus bergerak pada masa pertama saya ingat tak lama kami dah mula menerima tembakan dan saya mengarahkan semua call sign saya dua-dua untuk menembak. Dalam menembak ni sebab kita pada masa sama walaupun kita menembak ke arah musuh, apabila kita mula menerima tembakan-tembakan senjata kecil dan juga mortar dari musuh, amat penting supaya kita menembak ni out of fire kita tu kena betul lah. Sebab di depan kereta saya dan juga elemen-elemen 22 Alpha ni ada lagi kereta, contohnya kereta 21 kan. Jadi dia satu jalan sebab pergerakan kan. Jadi out of fire tu sama ada ke kiri atau ke kanan. Jadi sebab di depan ni pasukan sahabat kan. Jadi di sinilah kebijaksanaan ketua kereta dan juga pemandu untuk mengemudi kenderaan ini untuk memberi tembakan yang maksimum dan juga untuk mendapat perlindungan yang baiklah supaya kita tak boleh expose. Dan momentum tu kena penting. Sebab kita tak boleh nak momentum itu tak boleh nak stop kat situ. We must keep moving depan kan. Sebab kalau momentum tak bergerak, belakang tak bergerak. Sebab di belakang saya adalah nombor panggilan 23 iaitu platoon 6 Khairul. Jadi sepanjang pergerakan tu malam tu kami memang dihujani dengan peluru, senjata kecil, mortar dan juga RPG. Okay. Jadi saya masih ingat apabila kita dah habis tu saya berborak dengan ketua kereta 22 Alpha iaitu Kopral Safa lah. Dia ada maklum kepada saya pada malam tu kenderaan beliau ada macam melanggar sesuatu lah. Okey. Jadi bila dia bercakap dengan ketua kereta, dengan pemandu dia kata, apa ditabrak? Kan? Lepas tu rupanya mereka tu ada mayat lah. Sama ada tayar kiri kanan tapi maknanya kenderaan mereka tu mungkinlah mayat sebab sebelum tu memang dah ada pertempuran kan. Jadi menunjukkan betapa fierce malam itulah. Okay. Dan tembakan bertali arus ini sebenarnya membuatkan ketua kereta saya dimaklumkan ketua kereta ni juga menembak granate launcher. Okey, saya cerita pasal senjata kita ada. Di dalam kereta kita ada twin JPMG. Okay. Dan di kiri kita ada granate launcher. Maknanya kita boleh menembak menggunakan granate ni. Maknanya kalau sasaran yang mana kita rasa boleh, ketua kereta akan menembak. Okey, jadi ini adalah untuk memastikan musuh dapat kita neutraliskan. Okay, balik kepada apabila kami menerima tembakan, jadi setiap
kenderaan yang bergerak bersama-sama pelakon saya itu paksa memberi tembakan yang maksimum kerana kita mesti memenangi firefight. Sebab kalau kita tidak memenangi firefight, kita memberi inisiatif kepada pasukan musuh untuk pertama sekali mereka boleh aim lah nak tembak RPG itu kepada kereta kita. Mereka boleh senjata-senjata kecil juga boleh menembak sasaran-sasaran mungkin tentera-tentera mereka ni. Okay. Jadi adalah penting untuk kita menang di firefight. So apabila kami bergerak ke hadapan dan apabila menghampiri sifat 4 silap saya kan, dan kita pun dismount tentera mereka ni. Okey. Saya dimaklumkan salah satu keperluan untuk dismount tentera mereka ni sebab untuk clearkan barikad-barikad, sebab dalam pertengahan jalan tu ada juga barikad yang telah dipasang oleh pihak musuh lah. Jadi kita ketua kereta dengan anggota kereta tak boleh nak turun. Jadi itulah sebabnya tentera mereka ni turun, clearkan barikad dan mereka bergerak bersama-sama kami lah. Dia dalam bahasa tentera dipanggil tembak dan gerak bersama kereta perisai ni. Okay. Jadi pada malam tu saya percaya semua elemen tempur saya yang Dodo Alpha tadi yang saya kata tadi diketuai oleh Korporal Safa dan juga Dodo Bravo yang diketuai oleh Korporal Ridwan Man, pemandunya Ibrahim dan juga rear gunnernya Suhaidi. Saya dua hadapan telah mainkan peranan yang sangat penting. Okay, sebab mereka merapati Junaidi yang telah kehilangan dua kereta perisai tadi kan. So pergerakan kami terus dalam malam yang penuh dengan tembakan dan kami bergerak ke satu lokasi iaitu Sepak 4. Di Sepak 4 inilah yang saya rasa tempat yang paling kita kata tempur yang sengit lah. Sebab Sepak 4 ni dah tak jauh lah dengan objektif. Sebab selepas Sepak 4 ni kami kena masuk ke belah kanan dan di depan sikit barulah helikopter objektif satu helikopter pertama yang terhempas ni yang perlu diselamatkan oleh timnya Combat Alpha ni di Bikami ni lah. Alright. Okay. Jadi semasa di pertempuran tu saya masih ingat ada ini yang berlaku di kereta saya lah kan. Okay. Ada 3 tembakan mortar yang jatuh berhampiran dengan platoon saya lah, iaitu 1 di belakang kanan dan 2 di hadapan kiri. Okay. Menurut pemandu saya iaitu Private Fadil pada masa itu, dia dapat melihat tembakan mortar ni ada yang mengenai tentera Amerika dan kemungkinan mencederakan ataupun membunuh, saya tak tahulah, tapi tembakan mortar ni ada mengenai sasaran tentera Amerika ni lah. Okay. Di samping itu juga kami menerima tembakan RPG. Okay. Jadi RPG ni yang bagusnya ialah pada waktu malam kita dapat melihat bola-bola cahaya tu yang bergerak. Alhamdulillah apabila kita melihat RPG itu datang dari jauh kan, saya dan juga ketua kereta lain akan mengarahkan pemandu mereka untuk strategi seperti mengambil perlindungan lah. Okay. Dia tak boleh statik, bergerak depan. Kita cuba mengelakkan. Kita tahu kalau dia menghala kita terus mungkin kena, tapi sekurangnya kita ini tindakan spontan. Bila kita nampak orang kata senjata peluru tu datang, kita akan secara langsung untuk bergeraklah untuk cuba mengelak untuk menghindar. Okay. Jadi alhamdulillah RPG itu tidak mengenai salah satu daripada kenderaan kami pun, hanyalah melintasi kami. Dan itu yang saya cakap tadi, pentingnya untuk kita memenangi firefight sebab kita tidak memberi ruang kepada musuh untuk bergerak aim kepada kita. Okay, kalau kita beri ruang, kemungkinan saya rasa banyak lagi kenderaan-kenderaan perisai kita yang akan musnah pada malam tersebut. Saya dapat ingat lagi pada satu ketika tu, ketika saya sibuk berkomunikasi dengan ketua saya, berkomunikasi dengan elemen-elemen tempur saya ni. Okay, jadi saya tengok saya punya rear gunner masa tu tidak menembak. Dan saya tanya Bebek Rosli lah, Rosli, kenapa tak tembak? Dan dia kata, tuan, stoppages, senjata tak boleh ditembak. Okay. Ini biasa berlaku. Sekiranya RPG kita punya GPNG ni kan, ataupun Twin GPMG, kalau kita menembak terlalu banyak kan, kemungkinan stoppages itu berlaku. Itu adalah sistem persenjataan lah. Jadi saya pun tunduk dan pergi ke hatch dia tu dan saya membuat drill lah. Kan, drill, buka senjata semua dan kita bersihkan kelonsong semua dalam tu, kita keluarkan, kita letak link balik dan kita tembak. So bila saya tembak, dah boleh, dah baru cakap, Rosli, kau tembak. Kalau mati sama-sama.
Jadi Rosli pun mengambil PMG dan menembaklah. Dan saya dapat lihat bila menembak tu kita nampak dia punya semangat tu. Kan? Sebab kebanyakan anggota kita ni ada yang baru kan. Jadi pengalaman-pengalaman kita pun bukan ada pengalaman perang, tapi sebagai komander, inilah peranan-peranan yang patut kita mainkan dalam keadaan macam ni. Saya juga bergantung kepada mereka sebab kalau mereka tidak berupaya menembak musuh, menerima tentangan musuh, dia akan refleks kepada saya sebab saya sebagai pelatu komander ni kebanyakannya untuk mengawal battle sebab yang pertempuran ni adalah elemen-elemen tempur saya lah. Okay. Jadi alhamdulillah mereka telah mainkan peranan yang cukup baik, okay. Dan sehinggalah kami sampai di Simpang 4. Okay. Apabila sampai di Simpang 4 dan kami memasuki satu lorong ke kanan dan sampai di lorong kanan itu kami pun berhenti di situ. Okay. Berhenti dan kemudian saya telah mendengar arahan daripada ketua kami untuk mengarahkan Platun 6 iaitu Platun Khairul nombor panggilan 23 untuk memotong saya lah. Memotong saya dan masuk ke objektif. Jadi saya tak masuk. Jadi kami adalah elemen-elemen yang memberi pertahanan awal tadi, neutralize the enemy, okay, dan juga memberi kawalan lah untuk membolehkan Platun Khairul ni masuk ke objektif dan menyelamatkan tentera-tentera mereka yang mungkin jatuh sebelum ni kan, yang dalam pilot dia semula kan. Jadi Khairul masuklah. Okey. Semasa kami di Simpang 4 di jalan kanan tu menunggu lama sebenarnya, saya ingat dalam sejam ke 2 jam, saya tak pasti tapi agak lamalah kami menunggu Khairul ni masuk ke dia punya menyelamatkan tentera Amerika di helikopter itulah kan. Pada masa tu tembakan dah tak sesengit yang masa kami berada di Simpang 4 tadi. Okey. Jadi saya rasa pada masa itu mungkin Khairul lebih arif lah. Apa yang berlaku saya tak banyak cerita lah. Pada masa sama tu tembakan-tembakan tu lebih kepada tembakan yang terkawal. Okay. Compare yang mula-mula tadi kami menembak, memang menembak orang kata menembak sangat sengit lah. Okay. Jadi saya ingat dah lama kemudian saya pun mendapat arahan bahawa 2-3 ni sudah ready untuk keluar. Okay. Sebab saya kata lama saya menunggu kan. Bila ready nak keluar tu, dan pada masa sama kita pun menerima tentera Amerika yang berlari daripada objektif tadi, right? Dan mula masuk ke dalam kenderaan kami lah. Okey. Dalam kenderaan saya tak tahu berapa ramai yang masuk. Okey, sebab kita tak mengira lah. Masa tu saya punya anggota kru saya lah, okay, menerima membuka pintu semualah. Tapi yang saya ingat memang dalam kereta saya ada satu orang tentera Amerika yang cedera, yang menjerit-jerit lah. Sebab tu saya beritahu, don't worry, you are safe, okay? Dan saya dimaklumkan rear gunner saya, Private Rosli, ada memberi bandage lah kepada tentera Amerika ni untuk mungkin membalut luka lah. Tapi saya tanya dia tak merawat, cuma bagi bandage lah. Sebab dia harus fokus kepada duit PMG. Sebab nak withdraw dia salah satu elemen yang sangat penting juga. Sebab dalam pertempuran ni kita masuk dan nak keluar ni kita tak nak gagal. Yeah. Okay. Dan saya dimaklumkan oleh 22 Alpha bahawa dalam kereta beliau ada mayat tentera Amerika masa nak balik tadi kan. Dan berarti udah ada yang mati juga gitu ya tentera Amerika ini, guys. Okay. Jadi mungkin saya rasa pada malam tu kami tak tahu berapa ramai yang masuk lah. Tapi saya percaya tentera Amerika ni akan cuba masuk dalam kenderaan kami untuk keluar lah. Okay. So now untuk keluar. Okay. Saya telah mendapat arahan daripada ketua kami saya, Major Rashid, mengarahkan pelantun saya lead tim combat Alpha ni keluar ke stadium. We are the lead platoon lah. Okay. Pada masa tu saya berdebar-debar lah. Berdebar-debar sebab kerja ni bukannya mudah sebab zaman dulu tak ada GPS ni. Okay. Yeah. Kita rely on peta. Cuma pada masa tu hari dah agak terang. Jadi kita dah boleh nampak jalan, okay, dan kita dah boleh baca peta lah. Jadi saya mengarahkan nombor panggilan 22 Charlie saya, iaitu Korporal Parizat lah. Saya beritahu kepada semua call sign saya, semua call sign di 22, kita akan berundur sekarang. Okay. Dan saya beritahu 22 Charlie, anda lead pengunduran ni. Okay, anda dahulu kan. Jadi Ketua Farizat bersama pemandu beliau iaitu Private Zuhairi dan juga Private Sabri mengambil
kedudukan lah, maknanya dia pusing kereta tu dan untuk lead ke depan lah. 4 kereta Jadi ya. bila mengundur ni, dia akan jadi dua-dua Charlie, dua-dua Bravo, dua-dua Alpha. Kita baliklah. Jadi kami pun mengundur lah. Okay. So dalam pengunduran ni sangat penting ya, sebab sekiranya kami memasuki jalan yang salah, kan, kemungkinan besar kami masih lagi bertepu lagi lah, sebab kalau masuk jalan salah kami akan berpusing-pusing lah di dalam pasar Bakara tu kan, sebab kawasan tu bukan kita familiar, okay? Dan peta pun kita tak pernah masuk, kita nampak peta lah. Jadi masa tu sangat penting baca peta ni. Di belakang saya ni Ketua Kamni, Zunaidi, Khairul ni semua di belakang saya lah. Okay, kalau kami sesatlah mereka. Kan, mungkin jadi kunci utama yang di depan Alhamdulillah. itu. Jadi kami telah dapat keluar dengan baik. Dan semasa saya perjalanan balik tu kan ke stadium tu kan, saya cakap tadi kan, saya di belakang saya ada Humvee Amerika. Masa tu Amerika pun kita sekali lah. Dan saya ingat masa tu bila kita dah Tentara masuk Amerika di kawasan belakangnya Ali Madi yang ngikutin. agak friendly lah. Biasalah orang Somalia ni bila dia dengar bunyi bising mesti dia nak tengok kan. Jadi mereka keluar daripada rumah kan. Tapi sebab Amerika ni dia tak biasa buat ronda kan. Jadi saya nak tentera Amerika dia macam ambil senjata nak tembak. Nak tembak Orang-orang Somalia yang keluar daripada rumah lah kan. Mungkin mereka pun tak tahu kawasan tu kawasan familiar. Jadi bila nampak, kebetulan saya pun ambil senjata saya. Saya menghala ke tentera Amerika yang alhamdulillah dia tengok dia terkejut. So saya kata jangan, this area is friendly. Maknanya friendly lah. Mereka tengok dan mereka okey. Jadi alhamdulillah kami pun terus untung tak ditembak ya. berjalan sampailah ke stadium. Apabila sampai di stadium, jadi tugas pertama ialah mengeluarkan stadium apa namanya? tentera Amerika ni. Okey. Ini Dan mayat ada mayat guys. tu, keluarkan mayat lah. Right? Jadi selepas tu saya pun berjumpa dengan anggota saya Stadium semua Pangkalan dan Pakistan. bertanya khabar lah. Ada cedera. Alhamdulillah anggota saya semuanya selamat. Cuma kereta-kereta tu adalah kesan-kesan tembakan semua tu. Jadi lepas tu saya pun melapor kepada ketua kami saya bahawa semua selamat. Jadi lepas tu kami pun Tentera Malaysia ni guys. berkumpul lebih kurang dalam sejam lebih lah dan makanan yang diberi oleh tentera Pakistan yang telah berada dalam stadium itulah. Okay. Art of fire. Okay. Ini adalah penting. Dan saya salute saya punya pemandu ketua kereta saya ni. Seperti apa ni, Mak Cik Noh, Ibrahim, Zuhairi. Sebab pemandu ni mereka Fokus. nampak di depan. Mereka nampak apa yang berlaku di depan, kan? So kalau mereka tak tekan pedal untuk bergerak, tak bergeraklah kereta tu. Kita suruh macam mana pun, kalau dia tak bergerak, tak bergerak. Sebab mereka they are young soldier. Mereka ni sebab pemandu ni private. Ketua keretanya Lance Corporal. So these young soldier they are very brave. Okay? They follow order. Jadi mengambil kesempatan ini saya nak mengucapkan tahniah. Salute all my call sign 22. 14 orang anggota yang terlibat pada malam tersebut. Okey, daripada apa ni, Corporal Safar, nombor panggilan 22 Alpha, Corporal Safar, ketua keretanya, Private Cik Mak Cik Noh, pemandunya, Cik Nur, Ria Gunnernya Mak Nur Osman, Osman, penembak belakang. 22 Bravo, Kerja sama Lance tim Corporal gitu ya. Ridwan, pemandunya Ibrahim Mustafa, Ria Gunnernya Suhaidi Awang, tim saya sendiri. Pemandu saya Private Fadil, ketua saya Corporal Yaakob, penembak belakang saya Private Rosli, signaler saya yang orang selalu lupalah, signaler ni penting Radio. sebab mereka memastikan komunikasi malam tu. Private Nik Nazri, kan? Dan saya ingat pada malam tersebut signaler saya ni Nazli ni, Nik Nazri ni, dia bukan saja jaga radio, dia juga membantu mengisi dipanggil apa ni, magazine saya yang kita tembak ni kan. Dia akan isi peluru, dia akan bagi saya, tuan, Saling saya akan tembak. bantu-bantu guys. Jadi, Nah penting sebab itu kita dia tak ada masa nak dalam isi tim peluru tu masa ya. Inilah peranan-peranan kan. Dan nombor panggilan dua cali saya iaitu Ketua Parizat Obairahan lah, Corporal Parizat, pemandunya dah Private meninggal. Zuhairi Ismail, dan Ria Gunnernya Private Sabri Sulaiman. Ke-14 yang terlibat dalam pertempuran ini, saya kagum, saya salute mereka. Mereka sangat berani. Saya ketua pelatuh hanyalah menggerakkan mereka. Tanpa keberanian mereka, operasi malam itu mungkin
tidak akan berjaya. Okay. Apakah faktor kejayaan misi Mesti ini? ada flexibility, kebolehan untuk membaca keadaan, Flexibility. dipanggil kalau dalam bahasa tentera dipanggil battle appreciation. Masa tu sebagai komander, kita membuat perkiraan keadaan bagaimana untuk menyesuaikan keadaan yang berlaku sekarang. Kita dah plan begini tapi situasi berubah dan kita haruslah fleksibel untuk memastikan objektif kita ni berjaya. Mendengar arahan daripada ketua sangat penting dan memberi maklumat kepada ketua. Dalam kes ni saya juga memberi maklumat kepada ketua saya dan saya menerima arahan daripada ketua saya. Okey. Satu lagi ialah memenangi firefight. Ini sangat penting. Sebab tu bila kita menerima tembakan, kita membalas seberapa cepat dan seberapa banyak yang mungkin tembakan kita tu. Supaya kita boleh memenangi dipanggil firefight itulah, kan? Namun begitu, sebagai ketua saya tidak harus lupa sebab saya pun tidak tahu berapa lama saya nak bertempur. Ya. Kan? Saya ingat lagi pada malam tersebut saya memberi arahan kepada semua kawasan saya, kontrol peluru dan cek peluru. Sebab kita takut nanti bila kita dah peluru habis nak berperang Gimana apa. ke depannya, ya. Tentera-tentera kita ni pertama sekali saya rasa mereka berani berperang pada masa sebab moral mereka tinggi. Tentara yang berani, Jadi itulah memang sebab pentingnya betul kita sih, ni dalam tentara dari apa juga neraka. pertempuran ke peperangan ke, menjaga moral anggota sebelum, semasa dan selepas. Okey. Kebanyakannya yang kita nampak ialah sebelum kita menjaga moral kita untuk sentiasa berlatih untuk berperang. Masa berperang, tetapi selepas berperang tu kadang-kadang ada yang kita lupa. Saya percaya pertempuran pada malam tersebut adalah pertempuran satu tim, satu pasukan. Dan ianya tidak ada, bagi saya maaf cakap, bukan ada Rambo lah. Saya bukan Rambo pada malam tersebut. Okay? Saya memainkan peranan saya, ketua kereta memainkan peranan ketua kereta mereka, pemandu Memainkan memainkan peranan pemandu, masing-masing. dia gunner memainkan peranan mereka, saya punya signaller memainkan peranan. Kalau malam tersebut mereka tidak mainkan peranan masing-masing, yang tu saya kata, we fight as a team. Begitu juga kita dengan mereka. Kita mainkan peranan as a team. Malaysia as a team, Amerika as a team. So bila kita work, we work as a team. Kalau malah tu Amerika buat cara dia, Malaysia buat cara kita, mungkin Nggak keputusan jadi. pada malam tersebut mungkin berbeza. Ha-ha. Apabila kami, platoon saya ni kan, kadang-kadang bila kita keluar meronda tu kan, kita Ronda friendly area kadang-kadang Somalia kita ni. berhenti lah juga kan, berhenti dekat lokasi-lokasi mesti dalam kita punya route kita. Kita berhenti kejap dan kadang-kadang saya bincang dengan anggota saya. Hari ni nak makan lobster tak? Okey tuan, lobster. Jadi kita akan berhenti dekat dengan satu dipanggil Old Port lah, port, di mana tempat tu biasanya nelayan-nelayan Somalia ni akan menjual ikan lobster lah kan. Jadi saya kata okey, hari ni kita makan lobster. Jadi saya pun turunlah dengan anggota kan. Saya ingat mula-mula tu, ni kenangan ni, mula-mula tu kita bawa kita punya ration tu. Ration, kita pergi kat sana, jumpa nelayan dia. Okey, tukar. We change. You give me lobster, I give you this food. Mula-mula yes. Kita pun bagi 2-3 ration pack tu, dia pun bagilah lobster kita kan. Dalam seguni kan. Okay. So dah lama dia panggil apa ni? Butter trade ni berlaku kan. So lama-lama mereka pandai. So saya kali kedua saya pergi, bukan kali kedua lah. Beberapa kali kita bawa lah ration kita kan. Pergi ke sana, change. Dia kata, no, food. So kita panik, what? Dollar. Jadi kenangan Udah lah, tahu dia. Jadi saya percaya pelatuh saya pun dah ingat. So masa tu buat keluarlah $20 kan, buat keluar $20 mula-mula $10, lepas tu $20 lah kan. Lepas tu dah tak jadi tukar ration lah. But masa tu kita makan lah lobster ni, kita balik makan lobster dengan pelatuh ni masak kan, kita share lah kan, satu kenangan lah. Keduanya, apabila kita mendapat surat-surat daripada Tan Semenanjung, daripada saya masa tu sedang bercinta lah kan. Daripada mak bapak family saya dan juga girlfriend saya, isteri saya sekarang lah. Bila dapat surat tu, sebab surat masa tu tak sekarang, dia sebulan sekali lebih kurangnya baru kita dapat surat dah kumpul. Jadi bila dapat surat tu banyaklah. Kadang-kadang dapat makanan, okey. Kadang-kadang kita boleh pergi ke keluarga juga masih bisa telefon, ngirim makanan telefon gitu ni queue guys. lah, kan. Itulah kenang-kenangan manis lah yang kita. Sebagai dalam pelatuh ni, saya banyak mengabdikan kemenangan saya dengan tim pelatuh saya lah. Sebab mereka adalah merupakan bagi saya
mereka bukan anggota bawahan saya. Bagi saya mereka adalah adik-beradik saya. Okay? Jadi kita rapat, kita faham, kan? So dan ada juga bila bercuti dengan anggota tu, saya pergi cuti ke Mombasa, dapatlah tengok negara orang, kan? Pada masa tu tak ada WhatsApp tak ada ni kan. Semuanya diabadikan dalam bentuk gambar. Sebab tu kalau tengok pada gambar kita ni, kebanyakan gambar yang menggunakan filem lah, kan. Salah satu lagi yang saya ingat, saya pernah mendapat jam tangan lah daripada tentera Itali. Tentera jam tu, Itali. dalam jam tu dia tulis IBIS, Italian Battalion in Somalia, kan. Masa tu saya ingat masa kita pergi ke UNHQ, biasanya kalau kita pergi ke UNHQ ni kita seronok sebab kita kat sana kita boleh pergi ke PX, mereka punya kedai untuk beli-beli barang, kan. So kadang-kadang kita boleh jumpa tentera yang sama berada kat situ juga, kan. Kayaknya baik deh hubungan saya nampak tentera Malaysia ni ya dengan tentera yang lainnya itu negara lain gitu. gitu. Nice watch. Dia pun tunjuk, Saya cakap, I have a nice watch too. So masa tu I guna Timex tak salah ya. Timex beli kat Malaysia murah kan. Lepas tu saya tengok dia tengok, nice watch. Dia cakap, yes. So we change. Dia pun bagi saya jam. Saya pun bertukar. bagilah jam saya yang Timex ni kan. Murah je kan. Tapi saya rasa saya dapat jam dia yang mahal lah kan. Itu kenangan manis kan. Dan saya percaya anggota-anggota saya pun banyak kenangan manis kan. Yalah, kadang-kadang kita ni bila kita pergi ke budak-budak kita nak askar-askar kita nak, bila kita berhenti kita akan berjumpa dengan askar-askar lain kan. So kita dapat tengoklah tentera kita cakap orang putih macam mana kan. Ada dengan Itali kan kau cakap Inggerisnya macam-macam lah kan. Jadi budak-budak kita pun berani kan. Boleh cakap Inggeris dengan dia orang. Inggeris biasalah Inggeris yang jadi dia faham lah kan. Begitu juga dalam peperangan tersebut kan, tak semua anggota kita boleh cakap kan macam mana nak komunikasi dengan tentera Amerika kan. So benda-benda ni sebenarnya walaupun kita nampak benda yang agak lucu kan, tapi sebenarnya dalam pertempuran dia ada memberikan kesan kan. Dan tuan-tuan patut rasa bangga sebab kita masih hidup. Kita keluar dengan selamat pada malam tersebut. Tidak ada satu pun anggota kita yang cedera. Menunjukkan tuan-tuan telah menunjukkan skill, semangat, keren Wira Malaysia, gagah, berani, ditakuti gitu ya. Be proud of yourself. Bangga dengan diri anda sendiri. Kongsilah cerita ni dengan isteri, anak, cucu, rakan-rakan. Ini adalah cerita kita. Oke guys, nah jadi itulah ya, kurang lebih 30 hampir 40 menit nih ceritanya guys. Kisah benar di balik tragedi Black Hawk Down ya guys, dimana tentara Malaysia menyelamatkan tentara Amerika. Seperti yang udah kapten atau ketua katakan juga, bahwa ini keberhasilan ini tidak terlepas dari satu kesatuan, dari kekompakan tim. Kalau tim yang gak kompak, bisa jadi tentara-tentara dari Malaysia ini juga terkorban. Tapi alhamdulillah mereka selamat, sampai pulang ke Malaysia juga selamat, tidak ada yang terluka sama sekali. Kalau dilihat dari cerita komando atau ketua ini, memang sangat besar lah guys jasa tentara Malaysia dalam menyelamatkan tentara Amerika ini gitu loh. Jadi ada 70 anggota ranger terperangkap yang diselamatkan atas bantuan tentara Malaysia. Jadi ada 70 guys. Jadi semoga dari video ini bisa memberikan pengetahuan bagi kita untuk menghormati, untuk menghargai, untuk mengenang jasa-jasa para tentara Malaysia yang telah berjuang di Somalia di perkara ini. Jadi salut banget untuk tentara Malaysia. Good job. Oke, cukup sekian video reaction kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.